Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tentang konflik etika penggunaan tenaga nuklir. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Alif bin Anas. Nama saya Muhammad Swendi bin Suharto. Nama Muhammad Azrai Ashman bin Hasanuddin. Sebelum saya pergi lebih jauh, apa itu tenaga nuklir? Tenaga nuklir adalah salah satu tenaga atom yang telah ditemui oleh ahli fizik Perancis iaitu Henri Becquerel pada tahun 1986. Selain itu juga, ia merupakan tenaga yang boleh mengikat suatu atom dan boleh menghasilkan tindak balas nuklear melalui proses pembelahan dan pelakuran. Melalui proses tersebut, ia boleh menghasilkan salah satu pancaran berfrekuensi tinggi yang iaitu sinar gamma yang boleh menyebabkan kesan yang serius pada manusia iaitu kanser. Seterusnya, antara peristiwa ataupun sejarah yang telah berlaku akibat penggunaan tenaga nuklear ialah yang pertama, letupan reaktor di Chernobyl, mana salah satu sesi ujian telah dibuat dan secara tiba-tiba berlaku keluaran kuasa yang tinggi oleh reaktor tersebut dan menyebabkan reaktor tersebut meletup secara tiba-tiba. Kesan daripada letupan tersebut, ia telah mengorbankan nyawa seramai lebih kurang 1 juta orang akibat terkena kesan radiasi daripada letupan tersebut. Peristiwa kedua yang telah berlaku akibat penggunaan tenaga nuklear ialah kebocoran radiasi di Fukushima, mana ia berpunca daripada tsunami dan gempa bumi yang telah melanda kawasan loji nuklear tersebut. Kesan daripada tersebut, kebocoran radiasi telah berlaku dan tiada kematian dicatatkan, tetapi lebih kurang 100,000 orang telah terkesan akibat tsunami dan gempa bumi yang melanda kawasan di Fukushima tersebut. Seterusnya saya akan bagi tahu korang tentang kebaikan dan keburukan penggunaan tenaga nuklear. First, kebaikan ialah ia boleh dijadikan sebagai sumber tenaga elektrik, di mana negara-negara lain telah menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga elektrik di negara mereka. Seterusnya, ia boleh juga digunakan dalam bidang pertanian, di mana dalam penghasilan racun serangga perosak, dan juga ia boleh meningkatkan potensi dalam penghasilan penanaman. Sebagai contoh, penghasilan tanaman padi tongkat ali. Seterusnya, keburukan daripada penggunaan tenaga tersebut ialah ia boleh dijadikan sebagai alat peperangan, di mana sebelum ini telah berlaku peristiwa di mana pengumuman di Hiroshima yang dilakukan oleh tentera Amerika Syarikat yang mengorbankan ramai jutaan nyawa akibat terkesan daripada radiasi tersebut. Seterusnya, antara isu-isu yang berlaku berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklear di Malaysia ialah yang pertama, pada awalnya pada tahun 2012 salah satu kajian telah dibuat dalam pemilihan
reaktor, iaitu di Mersing, Johor. So, kawasan tersebut disebabkan oleh ia memenuhi keperluan keselamatan yang dikeluarkan oleh International Atomic Energy Agency dan juga Atomic Energy Licensing Board. Pada tahun berikutnya, iaitu pada tanggal 17 September 2014, Kerajaan Malaysia masih belum memutuskan sama ada pembinaan loji tersebut akan dilakukan maupun tidak. Dari persidangan tersebut, menurut Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Teknologi dan Pendidikan Nuklear, iaitu Dr. Muhammad Yunus, mengatakan bahawa beliau telah membuat persediaan bersama Perbadanan Teknologi Nuklear Malaysia dan juga Lembaga Pelesenan Tenaga Atom sekiranya Kerajaan Malaysia meneruskan pembinaan loji nuklear tersebut. Teruskan, itu saja daripada bahagian saya. Saya akan serahkan kepada Muhammad Supendi untuk membahaskan tentang isu-isu yang berlaku berkaitan dengan penggunaan tenaga nuklear. Isu yang membabitkan tenaga nuklear di dalam dan di luar negara. Pertama, isu yang membabitkan tenaga nuklear di Malaysia, iaitu isu Lynas. Lynas lebih dikenali sebagai Lynas Advanced Material Plants atau LAM, adalah sebuah syarikat milik penuh Lynas Corporation Australia. Tujuan utama syarikat ini dibina adalah untuk memproses bahan nadi bumi yang berpekatan lantanida yang diimport daripada West Australia, dan ia merupakan salah satu kilang pemprosesan nadi bumi terbesar di dunia. Faktor LAM memilih Malaysia dan bukan Australia adalah kerana syarikat ini mendapati ia tidak ekonomi untuk dijalankan di Australia kerana kos infrastruktur dan utiliti seperti kos air dan elektrik adalah sangat tinggi berbanding di Malaysia. Dengan adanya syarikat LAM ini, ia mampu meningkatkan status ekonomi negara dengan menyumbangkan pelaburan terbesar kepada negara, seterusnya memberi peluang pekerjaan kepada pekerja tempatan dan pemindaan teknologi. Namun, pada tahun 2011, ia telah menimbulkan kebimbangan kepada rakyat Malaysia mengenai keselamatan syarikat Lynas berikutan berlaku kebocoran nuklear di Fukushima akibat tsunami. Ini juga kerana LAM yang berada di kawasan paya gambut menerima curahan hujan yang tinggi dan dapat meningkatkan risiko kebocoran dan tumpahan radiasi ke kawasan sekeliling. Jadi ianya sangat membahaya kerana lokasinya yang berhampiran dengan Sungai Balok, terdapat beberapa penduduk tempatan yang memancing dan bertani. Hal ini telah disahkan melalui kajian yang dilakukan oleh NGO Australia yang telah menyimpulkan bahawa ia sangat mungkin untuk LAM mencemarkan air, tanah dan udara kerana bahan kimia toksik dan radionuklida yang terdapat dalam uranium dan thorium. Seterusnya mengenai isu pembangunan tenaga nuklear di luar negara, iaitu di Iran. Pada tahun 1997, Amerika Syarikat telah menandatangani perjanjian dengan Iran bagi kerjasama dalam program pembangunan nuklear untuk kepentingan teknologi industri dan sebagai sumber tenaga. Dengan itu, Amerika Syarikat telah menyediakan beberapa bantuan kilogram uranium kepada Iran, tenaga pakar serta kerjasama dalam bidang penyelidikan untuk mengenal pasti manfaat nuklear. Dengan itu, Iran telah membina pusat penyelidikan di Universiti Tehran pada tahun 1999. Namun begitu, perjanjian ini telah terhenti pada era Khatami. Telah disambung semula oleh Ahmadinejad, iaitu Presiden Iran yang ke-6. Pelaksanaan tenaga nuklear bukanlah untuk mencipta senjata nuklear, akan tetapi ianya adalah untuk pendamaian dan kesejahteraan rakyat Iran, katanya. Hal ini adalah kerana ia merupakan keperluan utama sumber tenaga nuklear adalah untuk menjana kuasa elektrik kerana ia meningkat sebanyak 5% hingga 8% setiap tahun. Namun begitu, Amerika Syarikat tidak mempercayai kata Ahmadinejad adalah untuk pendamaian. Justru itu,
Amerika Syarikat telah menguasai 14 ahli majlis PBB dengan mengenakan sekatan ke atas Iran. Poin seterusnya yang saya akan bentangkan adalah faktor penolakan penggunaan tenaga nuklear di negara kita. Tun Dr. Mahathir pernah memberitahu beliau menolak penggunaan nuklear adalah disebabkan oleh sains pada masa kini yang sedang berkembang tetapi masih tidak boleh mengawal bahan buangan radioaktif yang dihasilkan di mana-mana kilang jana kuasa elektrik bersumberkan nuklear. Selain itu, menurut beliau, pelbagai insiden yang telah berlaku akibat daripada penggunaan tenaga nuklear ini di seluruh dunia, termasuk Jepun dan Ukraine, di mana ia jelas menunjukkan keburukan dalam pengawalan tenaga radioaktif ini, serta meninggalkan kesan yang amat dahsyat sehingga meragut ribuan nyawa dan dibelenggu dengan masalah kesan radiasi yang boleh dilihat sehingga ke hari ini. Tambahannya lagi, Tun Dr. Mahathir menegaskan bahawa negara ini tidak akan sama sekali beralih menggunakan nuklear sebagai salah satu sumber tenaga utama untuk menjana tenaga elektrik selagi tiada penemuan sains dan teknologi yang benar-benar mampu membebaskan rakyat Malaysia daripada ancaman radioaktif. Ada dua faktor utama mengapa Malaysia menolak penggunaan nuklear. Yang pertama adalah faktor keselamatan penduduk sekeliling. Seperti yang kita tahu, risiko menggunakan nuklear ini amatlah besar, apatah lagi terhadap penduduk sekeliling yang terdedah dengan persekitaran tanpa mengetahui, sebagai contoh kebocoran radioaktif yang berlaku. Nauzubillah. Yang kedua adalah kekurangan tenaga mahir dalam bidang industri nuklear. Ini kerana Malaysia tidak pernah didedahkan secara luas tentang kemahiran mengendalikan tenaga nuklear, menyebabkan kurang tenaga kerja tempatan yang betul-betul mahir dalam bidang ini. Poin seterusnya yang saya akan bincangkan adalah tentang qawaid fiqh, yang ini dalam bahasa Melayu dikenali sebagai kaedah penentuan hukum. Terdapat beberapa kaedah yang boleh diguna pakai dalam menentukan hukum penggunaan tenaga nuklear, dan salah satunya adalah pertama, al-umur bil maqasidah. Ini setiap perkara dengan apa yang diniatkan. Kaedah ini ialah berasal dari hadis sahih yang berbunyi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan niat. Memberi maksud amalan seorang hamba Allah ini bergantung kepada apa yang diniatkan. Bersandarkan kaedah ini, menggunakan senjata dengan niat untuk melindungi Islam dan umatnya adalah harus dan dibenarkan. Yang kedua pula adalah ad-darar yuzal. Ini maksudnya kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan. Sumber dalil bagi kaedah ini ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Amru bin Yahya dari bapanya, tidak mudarat dan tidak memudaratkan. Contoh aplikasi kaedah ad-darar yuzal dalam sains, teknologi dan kejuruteraan adalah penutupan loji nuklear sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan Jepun semasa berlakunya tsunami di sana. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan peluang kepada Sufiandi untuk menyimpulkan tentang isu ini. Kesimpulannya, teknologi nuklear amat berguna kepada manusia jika digunakannya dengan cara yang benar. Namun, ia juga akan memberikan kesan yang sangat dahsyat jika manusia tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Oleh itu, kita haruslah sedar dengan menjadikan peristiwa yang telah berlaku sebelum ini sebagai pengajaran, iaitu seperti peristiwa letupan loji nuklear Chernobyl, kebocoran loji nuklear Fukushima, yang mana ianya telah menyebabkan kecacatan fizikal dan seterusnya boleh menyebabkan kematian. Hubungan dengan itu, bagi mendapatkan sumber tenaga selain menggunakan tenaga nuklear, kerajaan haruslah menggunakan sumber tenaga suria. Hal ini kerana sumber ini tidak terhad dan kedudukan negara yang berada di kawasan khatulistiwa menerima limpahan cahaya matahari yang sangat banyak. Itu saja daripada kami. Terima kasih kerana sudi mendengar dan diharapkan
orang semua boleh faham apa yang kami cuba sampaikan berkenaan tentang konflik etika penggunaan tenaga nuklear. Sekian, terima kasih.